Assalamualaikum kepada semua pelajar. Saya harap semuanya dalam keadaan sihat dan jaga diri baik-baik musim sekarang, musim pandemik yang masih belum berakhir lagi. Okey, di sini saya akan tunjukkan macam mana nak draft tugasan. Sebab rata-rata yang hantar email kat saya ni masih lagi dalam keadaan, nampaknya dalam keadaan teraba-raba macam mana nak mula tugasan ni. Okey, saya ambil satu tugasan yang telah di-email pada saya, iaitu dengan tajuk Ujian Rintangan Penempatan. Ujian Rintangan Penempatan. Sebenarnya tajuk ni mudah je. Cuma kita perlu cari sikit sumber dia dekat internet. Sebenarnya banyak kat internet tu, kita boleh rujuk. Dan ujian rintangan penempatan ni ialah kita guna hampir setiap hari. Dan setiap kali kita buat projek baru, kita akan gunakan peralatan ni. Dan ujian ni kita buat dengan isi borang semua sekali. Okey, saya rasa benda ni tak susah mana. Okey, pertamanya kita kena draft. Yang atas ni logo, nama tempat belajar ialah Institut Kemahiran Mara, mana Jasin ke Johor ke mana-mana boleh. Institut Kemahiran Mara. Lepas tu logo sini, logo saya rasa yang bahagian depan ni tak ada isu sangat kot. Sebab benda ni standard. Nama program, sijil kejuruteraan elektrik, domestik dan industri, nombor pelajar, nombor kad pengenalan, semester 2, nama pengajar, tajuk tugasan, ujian rintangan penempatan dan tarikh hantar. Okey, jadi yang ni saya boleh edit lagi, saya cuma delete kawasan ni logo je lah. Jadi bahagian depan ni hanya cover saja, jangan masuk yang lain. Jadi bila saya buka tugasan ni yang dalam email, saya tengok isi dah terabur macam ni kan. Jadi saya kena edit balik lah, kena tunjuk macam mana nak edit. Jadi ruangan yang atas ni kita guna spacing kita ambil dalam 2 lah. Format paragraf. Yang ni saya dah tunjukkan dalam video yang lepas. Macam mana nak edit ni kan. Kita tengok. Kosongkan bahagian ni, line spacing double untuk muka hadapan saja. Okey, muka hadapan saja. Jadi penuhkan yang tu. Untuk yang pendahuluan si kandungan kena buat muka lain. Okey. Ini bahagian ni muka surat 1, ini muka surat 2. Jadi yang bahagian kandungan ni penting ni, kita nak draft. Okey, saya cuba tunjukkan macam mana nak draft. Okey, yang ni kita ke bawahkan dulu. Pengenalan dia adalah ambil tajuk yang ujian rintangan penempatan, tajuk ni. Tajuk ni kita merahkan ini tajuk. Merah dan boldkan. Okey, kita ambil pengenalan. Ambil yang besar-besar dulu. Pengenalan. Okey. Pengenalan. Jadi yang ni boleh letak dalam table lah. Nak buat table pun boleh, tak nak buat table boleh. Kalau table kena pastikan muka surat tu kecil je. Jadi tajuk ni besar. Dan sebelah sini letak nombor 1. Okey. Okey, saya buat table lah. Senang. Buat table. Insert table. Insert table. Insert table. Nombor kolom ambil 3 sebab kita nak ambil kolom 3. Kolom ni bahagian meregak lah. Kolom 3 iaitu bilangan, tajuk dengan muka surat. Kita buat 3. Number row ataupun dia punya garis bawah tu kita masuk 3 sebab lepas ni kita boleh tambah lagi lah. Okey, dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita sizekan dia. Jadi yang sebelah kiri sekali tu adalah bilangan. Okey, lepas tu perkara ataupun tajuk. Perkara ataupun tajuk. Yang sini muka surat.
Dan ini kita boleh set kemudian. Okey, yang ni tulisan selain pada muka depan, tulisan semuanya saiz 12 sahaja. 12 saiz. Muka depan je muka besar sikit, 16 ke 18 ke muka depan. Yang muka depan ni kita boleh buat, yang ni sekarang ni 16, saya ingat boleh besar 50, yang ni bukan 16, 14, letaklah 16. Besar sikit depan, nak penuhkan dia kan. Kalau kecil nampak kosong lagi banyak. Okey, bahagian dua ni perkara, tajuk, lepas tu centerkan dia kat tengah-tengah. Dan tarikkan dia punya space. Nombor 1. Okey. Nombor 1, sini nombor 2. Okey, kalau nak tambah lagi, kita letak cursor sini. Lepas tu tekan tab. Dia akan terus akan row yang seterusnya lah. 3 titik. Letak sini cursor, tekan tab lagi, dia akan dapatkan lagi row. Jadi nombor 4. Dan begitu seterusnya. Kita nak buat apa-apa, kita boleh tekan tab je. Letak cursor yang ujung sekali, tekan tab, dia akan tambah row. Jadi spacing ruang row ni berapa tinggi kita nak, kita boleh adjust lah. Kita boleh adjust berapa nak. Bukan tarik je, jangan enter. Kalau enter ni kita nak center payah. Okey, tarik. Jadi bila kita dah tarik semua, yang last sekali dia akan ikut lah. Contohnya nombor 4 ni, letak cursor ujung, tekan tab lagi, dia akan jadi nombor 5 sini. 5 dah sama saiz dengan atas. Jadi yang bahagian ni kita centerkan dia bahagian tengah. Yang ni pun kita center bahagian tengah. Jadi kita boleh tarik nanti, dia akan terus duduk tengah. Okey, nombor 1 mengenai pengenalan. Dalam tu ada pengenalan. Jadi kita cerita apa saja introduction atau pengenalan mengenai ujian rintangan pendapatan. Yang kedua, ini draft ni tau, draft. Ujian rintangan pendapatan. Ujian rintangan pendapatan. Okey, ketiga, alat uji. Alat uji. Jadi dalam alat uji tu kita bertambah lagi lah. Alat uji tu. Alat uji. Yang keempat, cara ujian. Ataupun tata cara ujian dijalankan. Cara ujian dijalankan. Jalankan. 5, keputusan ujian. Yang keenam, kalau ada lagi. Yang keenam, masalah yang akan dihadapi. Ataupun jangkaan. Benda ni bukan semestinya, tapi masalah. Masalah yang dihadapi. 7, tab. 7, penutup lah katakan, penutup. Jadi kalau ada lagi isi-isi nak tambah, masukkan je. Masukkan. Okey, untuk yang kandungan yang ni muka pengenalan ni, muka surat ni satu muka surat, jangan campur dan lain-lain. Campur. Jadi untuk yang kita tarik balik tentang pengenalan ni, kita isi balik lah untuk muka surat yang baru. Tekan enter je. Okey, kita copy balik antara 1 hingga 7 ni pengenalan. Pengenalan. Saya besar ni. 19.
pakai 12 je. 12 ni standard. Lepas tu dia punya spacing dia, format, paragraph, spacing yang ni tukar pada kosong. Pada kosong, yang ni spacing kita pakai 1.5. Tekan OK. Okey, saya type. Ni contoh je tau. Tak semestinya betul, tapi contoh macam mana kita nak buat draft mula-mula tu. Jadi kita copy balik yang kita type tentang isi kandungan tadi. Sorry, sini sebenarnya isi kandungan. Isi kandungan. Dan centerkan dia. Pengenalan mengenai ujian rintangan pendapatan. Type lah sini dalam bentuk karangan. Kedua, copy balik ujian rintangan pendapatan. Ujian rintangan pendapatan. Okey, ketiga, alat uji. Alat uji. Keempat, cara ujian dijalankan. Keputusan ujian. Alat uji, cara ujian. Alat ujian dijalankan. Keputusan ujian. Masalah yang dihadapi. Penutup. Okey, contoh yang tu kan. Itu contoh yang ni. Okey, pengenalan. Pengenalan kita type lah. Kita enter sini. Kita ada idea tentang pengenalan. Kita enter, teruskan type. Contoh saya type Setiap pasangan elektrik sama ada baru atau lama perlu dibuat ujian rintangan pendapatan supaya pasangan tersebut sentiasa berada dalam keadaan selamat digunakan. Ujian rintangan pendapatan boleh dibuat hendaklah dibuat atau hendaklah dilakukan oleh mereka yang memiliki perakuan kekompetenan atau pendawai dengan endosan pengujian. Okey, itu bahagian untuk pengenalan lah. Boleh tambah lagi pengenalan. Okey, jadi tiba-tiba bila kita buat sini, idea kita mati, tak ada idea kita nak mengarang. Kita buat yang lain pula. Kita buat yang seterusnya pula. Ujian rintangan pendapatan. Apa itu ujian pendapatan? Ujian pendapatan adalah kita buat karangan sini pula. Jadi yang atas tu kita buat pengenalan, kita tinggal dulu. Okey, kita buat sikit-sikit je. Ujian rintangan pendapatan. Ujian rintangan pendapatan. Ujian rintangan pendapatan ialah ujian adalah
ujian bagi penebatan yang digunakan untuk menghalang pengalih dari berlaku lintas pintas. Contoh. Jadi ujian penebatan ni kalau kita faham, kita fikir kalau boleh sebut je penebatan, kita akan terbayangkan benda tu mesti PVC ataupun plastik ataupun apa lagi, tembikar. Jadi tak semestinya benda tu. Jadi penebatan ni dia tak nyatakan apa itu penebatan. Jadi kita hanya perlu buat ujian saja. Ujian saja. Penebatan kalau contohnya kalau overhead dia tak ada PVC, tak ada pembalut. Jadi dia bare conductor ataupun kabel tu nampak. Jadi sebenarnya walaupun nampak benda tu, ada juga penebatan dia. Penebatan tu dibuat dengan menggunakan tembikar ataupun seker yang ada pada tiang. Itu pun penebatan dan perlu diuji juga. Okey. Ujian tentang penebatan ini adalah ujian bagi penebatan yang digunakan untuk menghalang pengalih dari berlaku lintas pintas. Antara ujian yang dibuat, okey, kita kata dia. Okey, kita pergi yang seterusnya pula. Okey, alat uji. Alat uji penebatan. Alat uji penebatan ada dua jenis. Dan kedua-dua jenis berkenaan boleh digunakan mengikut keperluan. Jadi macam alat uji ni tak semestinya kita gunakan yang digital dan tak semestinya kita guna analog. Jadi kalau analog pun benda tu dah boleh pakai je lah. Selagi tak rosak. Okey. Jadi kalau sekarang ni banyak alat uji yang gunakan sistem digital. Digital ni dia operate menggunakan bateri dah. Okey. Alat uji penebatan ada dua jenis dan kedua-dua jenis berkenaan boleh digunakan mengikut keperluan. Jadi bawah alat uji pula kita buat jenis dua jenis. Jenis analog dan digital. Analog yang menggunakan bateri untuk beroperasi. Terbalik. Ini analog tidak menggunakan bateri. Tidak menggunakan bateri untuk operasi. Manakala digital menggunakan kuasa bateri sepenuhnya. Okey. Jadi bila lepas ada tajuk ni kita pun cari gambar, letak gambar. Sini. Okey, ini jenis analog. Nak cari gambar, cari dekat Google ada. Kat Google. Cari lah gambar. Contohnya kita pergi dekat kat Google pergi insulation tester analog. Ada pun analog. Klik kat image. Yang analog ni maksudnya dia pakai jarum. Yang betul-betul analog yang pakai kayu tu lah.
Ni yang betul-betul analog. Yang ni. Kita ambil lah gambar tu. Digital ni maksudnya dia gunakan angka. Macam 1, 2, 3, nombor pakai nombor. Yang ni pakai jarum. Ni yang betul-betul analog. Cari dah. Bila terklik sini, dia akan keluar banyak pilihan. Yang mana nak pakai? Yang ni. Okey, kalau berkenan, ambil gambar ni. Dekat visit. Okey, right click. Pilih yang mana cantik. Yang ni ke, yang ni ke. Macam-macam. Yang ni ada kabel. Okey, right click. Save as gambar tu. Save as gambar. Insulation. Analog. Okay, save lah. Okay, dekat desktop tadi dah ada alat uji tu. Alat uji. Sini letak dua table. Insert. Table. Insert table. Ambil dua. Okey, ambil dua. Kolom ambil dua. Row pun satu cukup. Tekan okey. Dia akan jadi table macam ni. Table macam ni dan kita insert. Format table. Insert picture. File. Kita ambil tadi. Kita resize sebab benda ni dah besar kan. Kita resize ikut kesesuaian. Di bawah tu kita tulis contoh alat uji penebatan analog. Ataupun buat kat luar pun boleh juga. Sebab dalam ni gambar dia kan. Ambil satu lagi. Ambil satu lagi yang analog. Ni yang terlalu popular ni awak pakai ni. Yang ni. Koritsu ni. Ambil yang cantik sikit, yang ada tangan ke. Koritsu. Boleh pilih banyak gambar dekat Google ni. Okey, tengok. Okey, ni dekat AliExpress. Pinjam lah. Dekat minta kat Ali tu. Ali kata pinjam gambar. Ada tak? Pinjam apa Ali nak gambar ke tu. Okey, yang belah sini kita insert yang insert picture from file. Ni resizekan dia. Koritsu.
Okey, ada tulisan Koritsu situ pula. Nampak sangat ciluk dekat dekat website internet kan. Kita edit sikit lah. Edit sikit. Itu siapa yang ada kemahiran Photoshop boleh gunakan Photoshop. Kita edit sikit, crop mana yang patut, jangan letak ada kat yang tengah ada gambar orang lain ataupun watermark. Tak antik lah. Jadi kita buang yang tu. Okay, ada watermark ni kan. Kita watermark, kita pun crop lah sikit. Kita crop sikit. Okay, dah. Crop sikit. Lepas tu save balik. Okay, pergi kat gambar tadi. Masuk je. Jadi gambar tadi drag dekat ujung kat ujung sini, jangan drag dekat kiri kanan. Kalau kiri kanan dia akan jadi kembang ataupun panjang. Okey. Dekat bawah ni kita type jenis alat uji, alat uji penebatan analog. Okey, analog. Lepas tu kita italikkan dia. Alat uji. Uji penebatan analog. Okey, dah. Okey, jadi dalam ni kita nampak yang penalan macam sikit sangat. Jadi lain kali kita boleh tambah lagi lah. Adik-adik kita tambah, adik-adik tambah. Lepas tu ujian di tengah pada bawah tajuk ni, kita nampak ini sebaris, takkan sebaris kot. Tapi tajuk ada besar. Jadi ujian di tengah penebatan adalah ujian penebatan yang digunakan, yang dibuat untuk menghalang. Yang digunakan, kita baca balik kan. Yang dibuat untuk menghalang pengalih tak sesuai, tak sedap bunyi. Untuk memastikan yang dibuat untuk memastikan yang ni boleh buat kemudian lah. Okey, jadi susunan macam ni lah. Lepas tu kita tulis bawah tajuk tata cara ujian dijalankan. Cara ujian dijalankan. Kita pun cari gambar lagi dekat Google tadi. Cari gambar kat Google. Tata cara ujian. Type sini lagi. Cara ujian penebatan pendawaian. Enter. Tengok ada tak? Okey. Kita pilih gambar-gambar yang ada yang sesuai dengan tajuk kita tu. Tapi kalau boleh jangan ambil gambar-gambar macam ni. Gambar macam ni dah buku nota dah berlambak dah. Dah berlambak gambar macam ni. Jadi kita biar buat kelainan lah sikit. Contohnya gambar macam ni ke. Sebenarnya gambar sendiri pun boleh buat. Ambil kat mana-mana kat rumah ke apa ke, boleh buat sendiri ujian tu. Gambar tu. Jadi tak nampak ciluk dengan nota sangat. Nampak kelainan pada kita punya tugasan. Yang macam ni pun tak masalah, boleh. Macam ni. Tapi yang berkaitan lah. Ni tengah pasal soket. Tak nak lah. Tapi yang tengah buat ujian. Dan tunjukkan meter tu. Macam ni ke. Okey juga. Jadi jangan. Yang ni macam gambar macam ni nampak sangat gambar daripada kita punya buku nota macam ni. Buku nota banyak. Ni tengah buat kerja. Yang ada macam ni. Yang ada DB, ada meter, ada tangan. Cukup lah. Macam ni. Ada DB, ada meter, tangan. Boleh ambil gambar sendiri. Action je pun. Action ambil gambar kat rumah ke atau mana-mana. Crop. Jadi gambar tu terang. Yang macam ni pun boleh juga. Ini pakai clamp.
boleh buat. Gambar macam ni pun cantik juga macam ni. Tengok kemudian. Tapi biar adalah meter bawah ni. Ada meter. Kalau nak gambar macam ni, pastikan kita punya peralatan keadaan badan kita tu bersedia lah. Contohnya pakai kasut, jangan pakai slipper, pakai glove, ataupun jangan pakai jam ni. Ni jam tak boleh ada masa buat kerja ni. Salah daripada etika buat kerja. Okey. Jadi cari gambar yang sesuai dengan tajuk yang kita buat tu. Ujian keterusan konduktor pelindung. Ni keterusan. Yang ni. Kita cari yang penebatan. Ujian keterusan lagi. Jadi kalau tak ada gambar sangat, kita boleh buat action. Cari minta kawan ambil gambar ke, atau adik-beradik musim PKP sekarang ni tak ada keluar kan. Boleh keluar. Jadi minta adik-beradik atau adik ke abang ke kakak tu ambil gambar. Kita action je. Ataupun pergilah kat kedai mana-mana, pinjam. Okey, boleh ya? Lepas tu masukkan gambar dalam ni. Contoh ni. Dekat belakang ni tulis gambar by Google. Sebab ni bukan gambar kita kan. By Google. Lepas tu keputusan ujian. Ujian berapa kita nak. Keputusan ujian tu. Dan masalah yang dia hadapi. Masalah macam-macam lah masalah dia. Masalah yang pertamanya, kita tak dapat apa yang kita nak. Contohnya kita nak 10 ohm. 10 ohm. Tak dapat 10 ohm. Jadi macam mana kita nak dapatkan 10 ohm tu? Sorry. 1 mega ohm ke atas. 10 ohm tu ialah tak bumi kan. 1 mega ohm ke atas. Kita dapat bawah. Kita buat bawah. Jadi benda tu akan jadi nampak macam short lah. Okey, ini untuk ujian rintangan penebatan. Okey. Satu lagi saya dapat email tadi tentang letak bumi. Letak bumi. Jadi draft benda yang sama juga. Draft benda yang sama tentang letak bumi. Yang ni isi kandungan dia punya itu samalah. Isi kandungan. Saya cuba buat sini ya. Copy. Paste. Isi kandungan. Kita tajuk pengenalan ujian elektrok bumi. Ujian elektrok bumi. Cara pemasangan. Lepas tu cara pemasangan. Yang keempat, ujian yang dilakukan. Tata cara ujian dilakukan. 5. Keputusan ujian. Keputusan ujian. Masalah yang akan dihadapi. Yang mungkin dihadapi. Akan dihadapi pada penutup. Sama lah. Dia punya draft dia hampir sama je semua tajuk ni. Kita draft dulu, lepas tu kita tarik balik dia punya isi kandungan tadi dekat sini dan kita tambah je. Tambah je. Perbaikan. Sebab benda ni kita buat bukannya sekali buat tu siap. Tak ada. Jadi kita buat sikit, ada idea sikit kita cari. Tak ada macam sini kan. Sini tak ada idea dah nak buat. Kita pun cari kat mana-mana website ataupun blog ke apa, kita baca, kita dapat lah. Punya tu. Ataupun kalau tak sesuai sangat dengan kandungan tajuk ni tak sedap punya. Tu buat lain, boleh ubah, tak ada masalah. Boleh ubah. Okey, last sekali sebelum nutup. Jadi sekurang-kurangnya bila orang tanya ataupun tentang apa saja tentang ujian rintangan pendapatan tu, semua dah termasuk. Cara ujian, lepas tu macam mana kita dapat keputusan dia,
Lepas tu keputusan tu boleh pakai ke tak boleh pakai. Kalau boleh pakai, rujuk kat mana. Kenapa nak ada 10 ohm. Lepas tu boleh relate sikit lah dengan keberkesanan RCD yang kena pakai. Contohnya kalau kita pakai RCD 100 mA, nak berapa bacaan penempatan dia. Okey. Bukan. Berapa bacaan data bumi dia. Itu tentang data bumi lah. Ini draft. Draft isi kandungan dan kita type apa yang kita draft tadi sampai habis. Okey, saya harap ini adalah membantu awak semua lah. Okey. Terima kasih.